Allah Ta'ala barakatuh kepada adik-adik ya. Kak Laila ucapkan doakan anda semua bahagia ya. Hari ini Kak Laila nak buat satu video berkenaan dengan iktibar lah ya. Tajuk dia muhasabah seorang isteri ya. Di sebalik kematian ya, pemergian Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin ya. Sebenarnya ini adalah manusia idola Kak Laila ya. Idola dari segi apa ya dek? Dulu Kak Laila minat dia biasa-biasa. Memang Kak Laila suka orang yang suara sengau sebagai penyanyi ya. Tapi on and off macam tu lah. Tahu dia kahwin dengan Syuib ya. Tahulah semua ya. Tapi bila Allah datangkan kepada Kak Laila satu peristiwa ya yang baru ni berlaku, iaitu kematian seorang ibu ya, Sarah. Dia mengandung bayinya, alhamdulillah ya, telah Ayash dah berjaya dikeluarkan. Doakan Ayash panjang umur, murah rezeki ya. Dan pengorbanan dia sebagai seorang isteri, Kak Laila melihat bagaimana kematian dia diangkat oleh Allah di muka bumi. Allah nak menggayai mata rasa ya. Alangkah bagusnya kalau kematian saya macam tu nanti siap Astro Awani buat liputan langsung. Ya Allah, ya Allah, macam tu sekali. Berapa banyak orang satu hari itu ya, berapa ramai sampai ada video-video tinggalan di YouTube. Dr. Vida ada ucapkan macam-macam ya. Semua yang baik-baik. Allah, ya Rahman. Doakan Kak Laila buat Madam channel ni ya, Madam Laila's channel ni ya, korang subscribe, korang pesan-pesan kepada kawan-kawan. Kak Laila buat benda ni sebagai pesanan Kak Laila juga. Ini adalah tinggalan Kak Laila kepada masyarakat, insya-Allah ya. Hari ni Kak Laila dengan rendah hati ya. Maaf kepada Syuib ya, saya tahu awak masih sedih, tapi saya kagum dengan awak sebagai seorang suami ya. You have a very wonderful wife. You know why you have a very wonderful wife? Yeah, she is a picture of you. You get me or not? You adalah gambar dia sebenarnya. Seorang husband yang baik ya, sebenarnya akan dapat menghasilkan seorang wife ya, ataupun isteri yang sangat baik ya. Tahniah kepada Syuib ya. Untuk awak, Kak Laila tahu awak sedih, tapi awak sangat pandai dari segi ya, menggunakan kesempatan mendidik masyarakat. Awak tidak berputus asa ya. Doakan Kak Laila jadi seperti awak kalau Kak Laila saat Allah menguji dengan kehilangan orang yang Kak Laila sayang ya. Okay, back to the story. Kenapa Kak Laila bersusah payah hari ni ya untuk buat video? Kak Laila tinggalkan anak Kak Laila di rumah ya. Sebab Kak Laila nak beritahu apa mesej yang sepatutnya kita kena serap ya sebagai seorang isteri ya. Kak Laila sendiri ya. Okay, apa yang Kak Laila nak share kan? Okay, cuba tengok tu. Ya, aku merenung usia aku tu 50 tahun tu, apa yang Kak Laila dah buat sebenarnya. Ya. Kalau orang Kelantan kata wak gapo gak? 50 years of age. Allah, dosa tak tahulah nak kata. Astaghfirullahalazim. Ya. Saya tengok orang meninggal macam Siti Sarah 37 tu. Quality life saya panggil ya. Sebab dengan sedekah yang dia sampai ke tanah Arab sana, dia bersedekah kopiah-kopiah sampai ke Mekah ya. Ya Allah, saya tak terbuat macam tu ya. Saya dah bazir kan usia saya sebenarnya ni ya, 50 years of age ni ya. Dengan mana orang yang saya sakiti tu tak tahulah. Macam saya cakap ya, saya ni ada ADHD. Saya ambil kesempatan ni buat video ni. Saya minta maaf sangat-sangat kepada ramai orang yang telah saya sakiti ya. Sebab orang ADHD ni senjata dia adalah kata-kata kesat ya. Sorry to say. Doakan Kak Laila berhijrah ya. Kita masih lagi dalam mood hijrah ni ya. Hari ni 4 Muharram ya. Doakan kita sama-sama berhijrah. Kita tengok orang meninggal macam mana kematian yang diangkat oleh Allah. Dari situ kita tengok dah husnul khatimah ya, kita macam mana ya. So without further delay ya, saya tak nak lama-lama buat video, saya nak teruskan ya apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Okay, looking into me ya, tak nak tengok orang lain ya. Apa yang aku tak ada nampak tak ya? Sebab muhasabah diri ni penting ya dia. Antara ibrah kebaikan ya, ibrah ya, orang yang muhasabah diri adalah, saya pernah dengar ustaz ceramah ya, dipanjangkan usianya oleh Allah ya. Cubalah kita muhasabah diri ya.
Correct me if I'm wrong ya, mengenai statement orang yang muhasabah diri, usia ni dipanjangkan. Tolong bagi komen ya, ataupun hantarlah ke email Kak Lela tu, Terengganu, Japan, London, Denmark, Norway @gmail.com ya, tjlddn@gmail.com. Sampaikanlah pada Kak Lela ya apa yang tak puas hati, untuk Kak Lela improve video Kak Lela ya. Okay, aku ni tak ada syukur tau. Mana tidaknya husband tu, Allah, handsome dulu masa muda, dah tua ni handsome juga lagi. Itu satu ya. Dapatnya suami yang jadi imam kita sembahyang ni, Allahu Akbar. Usia 20-an tu dah rasa dah imam. Cuba tanya isteri mana yang tak pernah, yang tak dapat pun sampai tua pun. Sampai 90 years, 70 years pun suami tak pernah nak jadi imam, ada ya. Dia tak pukul saya pun, cuma kurang romantik sikit je ya. Sebab saya jenis ADHD yang sukakan perhatian. Ya. Saya nak attention seeking ya. Paling pun dia lalu, dia pegang bahu, dia usap kepala macam kucing, saya katakan. Tapi bila saya tak puas hati, bukan tak bersyukur sayang, Ella kata tu, sebab Ella ni stres jaga anak autism. 2 orang pula tu. Alangkah indahnya, bagusnya kalau lalu tu cium sekali. Allah, hai syahdunya ya. Jadi kena syukurlah ya. Maafkanlah Ella sayang sebab tak bersyukur selama ni ya. Abang dah buat banyak yang terbaik, abang tak pernah pukul saya ya. Sabar tak ada juga. Ya, macam Kak Lela kata ya, kenapa Kak Lela beria-ia? InsyaAllah ya, 7 of October I'll be in Uniza ya. Saya mungkin buat Webex seminar kat situ ya. Saya sharekan apa perjalanan saya sebagai seorang adult ADHD. Tak sabar. Kita ni orang kata instant gratification. Kita nak instant tau. Nak cepat. Kita tak boleh delay. We cannot delay gratification. We are instant. Nak semua nak instant. Nak cepat. Dok beredang-redang. Kalau husband tu, ya Allah, kesian kat dia ya. Kalau adik-adik mestilah. Adik pernah cakap baru-baru ni, kau ni mendesak lah. Mendesak, keluar perkataan. Tak muhasabah diri juga maknanya aku ya. Yang also saya mungkin tak terima takdir kot. Selalu regret. Padahal dengar banyak kali dah Dr. Mahaya kata, janganlah regret, janganlah merungut ya. And last but not least, yang besarlah tulisan dia, tidak muhasabah diri. So adik-adik yang perempuan, isteri, yang suami ya, tolong kita tengok Syuib dengan Sarah tu, jadikanlah dia idola isteri dan suami yang baik. Ingat kata Kak Laila ya. You are what you eat, kata Mak Saleh. Ya, you are what your wife is. Husband lah, bukan nak pinpoint pada husband, tapi benda ni bermula daripada seorang suami. Logik ke kalau suami tu baik pada isteri buat perangai? Ada kes, tapi jarang kata Allah, yarham piramdi kan. Kadang-kadang. Tapi rasanya kalau kita baik, insya-Allah ya. Okay, so apa lagi yang kalau nak share ya? Tertunggu-tunggu tu. Okay, 5 benda. This is my gratitude to Ustaz Abdullah Muhammad Amin ya. He's on Radio IKIM tau. Kepada kawan-kawan kat luar sana, pukul 10 suku pagi hari Isnin dengan Ustaz Abdullah Muhammad Amin. Banyak benda dia cerita mengenai kekeluargaan ya. Kita kena ubah 5 benda dalam hidup kita. Sebab bila kita muhasabah diri, kita kena ubah sesuatu. Nak ubah, we can't change the world, but we can change ourselves. Sama-sama ya. Sistem kepercayaan. Kita orang Islam, kepada yang bukan Muslim tu dengan kepercayaan dia lah ya. Kita orang Islam, Allah satu. Takdir Allah tu benar. Yang dihantar pada kita jodoh tu benar. Kita yang tengok salah ya. Apa lagi? Maknanya bila kita dah nampak Allah tu yang hantar dia, kita tak marahlah dia nak masak Maggi. Bukan payah pun, tapi dia suruh kita juga. Ya Allah, aku buat ni kerana Allah. Macam tu. Kak Lela pun lepas ni tak nak mecok-mecok dah. Ya. Kadang kita ni penat. We are working moms. Ya. Macam saya dengan bekerja dengan anak autism, penat you. And saya ni 50 usia pre-menopause. Tunggu channel Kak Lela lepas ni Kak Lela nak buat mengenai usia peri-menopause.
Ya, sebelum menopause kita panggil perimenopause. Rupanya banyak gejolak perubahan hormon dalam hidup kita ya. No wonder Kak Lela punya mood sway, ya Allah. Kejap aku suka, kejap aku menangis, kejap teruk rupanya ya. Sama-sama kita tunggu Kak Lela ada beri kekuatan, Kak Lela akan share mengenai usia perimenopause ya. Okay, apa lagi? Cara melihat hidup. Kita tengok hidup ni sementara, dek. Saya kagum, ya Allah. Allah yang rahmat Siti Sarah nak naik ambulans, dia sempat lagi pesan tudung-tudung yang ada koleksi dia tu bagi sedekah kepada jururawat ke hospital, dia kata. Lepas tu pula duit dia amanahkan pada ibu dia untuk sedekahkan untuk sesuatu lah, kita tak tahu kan. Allah sempat lagi nak pergi ICU tu yo. Kalau kita sempat ke tak? Kalau saya yang romantik ni mesti nak harap suami cium saya. Ya, saya pun sempatlah minta maaf insya-Allah ya. Jadi lihat bila saya nampak ya dia Allah yang rahmat Siti Sarah ni, dia melihat hidup tu sementara. No wonder dia tak sayang duit dia. Ustaz pernah kata jangan duit simpan di hati, duit simpan kat tangan. Senang bagi kat orang, ya. Sama-sama kita dek. Okey, apa lagi? Cara kita melihat diri sendiri. Kita bila lihat kita punya diri ni, amanah kita ni, Allah bagi kita ni sebagai khalifah. Korang jangan sia-siakan. Yang husband jangan pukul bini kau, dek. Itu amanah. Kau dia tengok diri sebagai khalifah. Khalifah tu apa? Memimpin. Sama-sama kita. Saya melihat diri kita. Saya tak melihat diri saya kadang-kadang ni salah. Saya salah ya. Saya mengaku betul ya. Kadang-kadang tak melihat diri sebagai seorang anak. Kadang-kadang nak tegur mak tu, kita lecturer, kita biasa tegur mak macam tegur budak-budak tau. Doalah Kak Lela lepas dia jaga kata-kata. Suami kata kalau tak ada yang penting, senyap, jangan bercakap. Dan orang tua-tua ni jangan tegur, betul. No wonder dia buat macam tu. Sebab dia kata kalau kita tegur, dia akan kecil hati, baik, tak payah cakap apa-apa. Sebab itu anak-anak sekarang ni jangan jadi macam Kak Lela lah. Kak Lela dulu dengan mak bapak berpidato, dek. Sebenarnya perlukah kita kata kita benar, dek? Ya. Kalau pernah dengar ustazah berceramah ya, tak ingatlah siapa, ustazah perempuan ya. Seorang ibu kalau dia kata 1+1 10 tu, ya betul mak. Kat mana mak sekolah? Saya nak sekolah yang mak pergi. Itu sarkastik pula kan. Tapi kita diam saja, ya. Itu cara melihat diri kita lah, ya, sebagai khalifah, diri kita sebagai anak, sebagai isteri. Kita tengok isteri ni, ya Allah, meleleh peluh dia tu berapa khandak. Dijauhkan daripada neraka. Biarlah berpeluh panas sikit masak pun, ya. Apa lagi? Cara kita melihat dunia yang seterusnya. Ya, itu yang tadi Kak Lela dah kata kan. Sebab kita melihat dunia sementara, kita tak takut nak berhabis duit untuk bersedekah, dek. Kita tak bawa pergi pun duit kita tu. Juta-juta tu masuk dalam kubur, tak. Negara akhirat kita yang kekal, ya. Tak payahlah kalau jadi ustazah. Sebab kadang-kadang ada orang meluat dengan Kak Lela. Dia kata cakap macam ustazah. Kak Lela terus terang ya, disclaimer untuk video-video Kak Lela, saya adalah manusia biasa, manusia banyak dosa. Adult ADHD. Saya buat ni untuk muhasabah diri dan mengajak. Dengar bukan mengajar mengajak. So adik-adik, anak beranak, ahli keluarga, tolonglah melihat saya ni sebagai mengajak diri sendiri dan orang lain, ya. Apa lagi? Last but not least, melihat manusia. Kadang kita nak marah orang tu, ya. Saya dah pesan dengan anak saya, ya. Tolonglah delete satu video saya, ya, yang ada menyebut orang-orang tertentu. Sebenarnya saya sebut tu bukan saya salahkan dia, ya. Saya salahkan diri saya sendiri. Saya tak nampak kadang-kadang Allah uji orang datang, Allah datangkan orang tu untuk uji saya sebenarnya. Dia adalah ejen untuk menguji. Ingat ya, Ustaz Fahrul kata Allah mendatangkan ujian, manusia, peristiwa, kejadian, benda. Benda kereta sebagai contoh. Ujian untuk kita, kereta baru. Allah kalau gesek dia orang macam nak marah. Bukan macam nak marah, memang marah, sumpah seranah. Itu ujian tu, dek, kereta baru tu.
Biarlah calar sikit pun. Kau tak tengok kereta aku. Fush, Tajul Iman. Dia bukan melukis dekat atas kertas you. Dia melukis kat atas kereta aku, ya. Kala-kala tu biasa dah kereta kami, ya. Sebab tu Allah takdirkan sampai hari ni Exora buruk tu tak boleh nak tukar jadi Wildfire lagi. Saya nampak sesungguhnya Allah Maha Kaya, perancangan dia Maha Bijaksana. Katalah Kak Laila mampu beli Toyota Alphard ke, Wildfire ke, anak aku pergi gores ambil kaca ke apa. Sebab autism ni dia memang macam tu tau dek. Ya? Dia saja kianat. Memang betul. Sorry lah, I minta maaf kalau ada parents yang marah saya guna perkataan kianat, ya. Baru 2 hari lepas je saya punya bukan cekak rambut, pengepit rambut kan orang perempuan selalu pakai tu. Dia hempas depan saya pecah. Tapi nak buat macam mana? Kita lihatlah dia sebagai ujian. Ya, suami saya mesti marah. Dia kata marah bukan main, dia kata. Siapa yang hantar budak tu? Dia kata. So ubahlah cara kita melihat manusia, ya. Okey, nak ubah diri, Kak Laila buat conclusion tadi. Kita cara melihat dari segi sistem kepercayaan kita nak kena ubah, cara melihat hidup kita yang sementara, dan kita kena jangan sia-siakan hidup kita, jangan bunuh diri, ya dek, ya. Sebab kita melihat diri kita khalifah. Ya, cara kita melihat dunia sementara, ada orang heboh nak cantik, ya Allah Tuhanku, macam-macam buat, susuk sana sini, botok sana sini, tukar situ, operate sana sini. Adik ingat Profesor Dr. Mahaya kata, waktu makan ulat belaka 6 feet under the ground. Makan ulat bukan kita makan ulat, ulat makan kita, ya. So tolonglah, ya. Bila kita nampak dunia ni sementara, cepat-cepat sedekah banyak-banyak. Cepat-cepat minta maaf dengan orang macam Kak Laila buat kat channel Kak Laila ni, Minta maaf lah individu-individu yang terasa hati dengan Kak Laila selama ni. Ramai tu nak shortlisted terlalu ramai, ya. Dan kita melihat manusia yang didatangkan kepada kita tu. Kadang kita dapat suami tu taklah sempurna sangat. Dia adalah ujian kepada kita. Ada orang suami dia panggil dia binatang, sial, bodoh. Ya Allah, ya Rahman. Ya. Anggaplah saya beritahu kat wife dia tu lah, pasal wife dia mengadu, saya kata. Anggaplah suami itu adalah ladang pahala. Sabarlah, insya-Allah. Sebab ada satu pintu sabar, ya, untuk orang-orang yang sabar, ya. Sambil tu kita doakan dia. Saya dah petua tau. Ya, ustaz kata kita bayangkan wajah orang yang kita panggil difficult people tu. Kita bacakan Al-Fatihah dalam-dalam, insya-Allah. Ya. Kita ada interaksi ruh dengan ruh, insya-Allah. Ya, saya percaya dari segi doa tu. Ya, doa sungguh-sungguh merintih-rintih, ya Allah ya Tuhanku, aku dapat suami yang kuat memukul ni, doakanlah ya Allah dia sedar, macam tu. Ya. Tapi korang jangan main-main deh. Kita ada talian kasih sekarang. Dia ada banyak cara hotline, ya. Kalau kau didera, jangan asyik. Memang kita kena berdoa, tapi kau kena buat sesuatu sebelum kau kena bunuh dek dia. Ya, Kak Laila main cakap-cakap macam ni. Cari talian kasih, ada beberapa hotline. Kak Laila akan share nanti dengan dalam video Kak Laila yang seterusnya, ya. Sambil tu kita ambil kesempatan, ya. Janganlah ngadu ke orang. Kak Laila dulu, that was my mistake. Sebab kita bila kita tak puas hati dengan pasangan, kita ni cerita kat mak, ya Allah ya Tuhan, jangan dik, that was my mistake. Jangan buat macam Kak Laila. Kadang-kadang kita ni orang ADHD, dia tak boleh nak pegang tau. Padahal bukan teruk sangat pun lelaki tu pun berdosa tu. Ya Allah, suamiku penat aku hari-hari minta maaf dah ni. Ya, kena minta maaf Puan Laila. Kesian kat Dr. Tajudin, ya. PhD level pula husband tu tak bersyukur lagi tu. Bang, saya minta maaf ya sayang, doakan saya berubah. Saya nak mati macam Siti Sarah tau bang. Bukan mati kerana COVID ya bang. Saya nak mati kerana dengan keadaan husnul khatimah dan darjat saya diangkat oleh manusia di bumi ya bang. Doakan saya sayang ya. Ya, so saya tak nak cakap lama ya. Ini adalah slide terakhir saya. Saya simpan lama gambar ni ya. Tengok tu handsome-nya laki aku kan. Tak syukur lagi tu. Ya. Ingat ya, kita ada moon hijrah. Hijrah itu suka kerana kata Ustaz Abdullah Muhammad Amin. Ya. Kerana ada hasanah di hujung perjalanan kita. Ya. Ingat ya, there will be some lights at the end of the tunnel. Ya, Kak Laila berpesan kepada diri sendiri ya, kepada orang yang marah Kak Laila,
Laila, yang tegur Kak Laila, WhatsApp Kak Laila, kata macam baik, macam bagus ya. Saya ulang ya, saya mengajak, bukan mengajar manusia lain ya. Saya mengajak sebab saya tahu saya ni lemah. Dan saya tak ada banyak usia dah. Saya tak tahu sampai bila Allah nak jemput saya. Sebab tu saya berpesan sekarang ya. Okay, sebab masa dah banyak, dah panjang. Kak Laila harap ya, adik-adik semua ambil iktibar. Saya anggapkan Syuib dengan Sarah ni sebagai isteri dan suami kita yang kita nak kena ikut contoh ya. Tak payah nak cakap macam mana, pergilah kat YouTube, lambatkan mengenai kebaikan Allah yang ramah Siti Sarah ya. So doakan Kak Laila dengan adik-adik semua, mati kita tu untuk mati dikenang dari segi kebaikan kita. Wallahualam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.